beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ini. Beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita belajar ini, ayat 46 sehingga ayat 61. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, pelajar tengok balik kepada ayat kita, ayat berapa? Ayat 46. Ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, takut berdiri di hadapan Allah di akhirat esok, maka dia buatlah persiapan di dunia ni, mereka akan dapat 2 syurga. Ulama tadabbur kata adafal maqama ila Allah Ta'ala. Kita kata idafat, sandarkan, berdiri di hadapan Allah. Bukan berdiri depan Tok Hakim atas dunia yang makan nasi sama dengan kita, yang kita boleh bawa peguam-peguam yang hebat-hebat. Ni berdiri seorang awak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menunjukkan fi hadhil idafah ini maqama rabbih tanbihun ala su'ubatil mauqif, menunjukkan bahawa tempat itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Bukan berdiri biasa-biasanya. Berdiri untuk dihisap, untuk dihitung. Wa tahridun 'alal khauf, dan ayat ini sekaligus menggalakkan kita supaya ambil sifat al-khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla, kerana sifat takut ini mempercepatkan perjalanan kita membaiki diri, muhasabah diri di atas dunia ini sebelum kita dimuhasabah di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Allahu Akbar. Jadi ini dipanggil sifat al-khauf. Sifat al-khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ahli-ahli orang soleh, dia kata apa? Tulis ni pelajar, takut kepada Allah, kita akan berlari kepadanya. Takut kepada makhluk, kita akan lari darinya. Oi, kenapa orang kuat, kenapa laju lari tu? Ada harimau. Mana takut kepada makhluk, kita akan lari. Kenapa cepat pergi masjid tu? Takut kepada Allah. Mana takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Takut pada makhluk, kita berlari darinya. Allah, itu kata-kata hikmah. Para ulama dia nak suruh kita berfikir, nak suruh kita mikir, jangan duk khayal tak tu kalu. Baik, al-faidatus tsaniyatu, faedah yang kedua, fi qawlihi ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala, 2 syurga. Ulama tadabbur kata hadzal khauf yastalzimu syai'aini. Sifat takut ini akan melahirkan 2 perkara. Sifat takut akan melahirkan 2 perkara. Kalau duk main takut saja, kerja ibadat tak bertambah. Itu dia panggil orang khayal, bukan orang yang betul-betul takut. Yang pertama, al-imanu bi liqa'illahi azza wa jalla. Kita beriman, kita yakin, kita percaya kita akan bertemu dengan Allah. Li'anna al-insan la yakhafu min syai'in illa wa qad tayaqqanahu. Mana orang yang orang bila takut pada satu perkara, bermakna dia yakin dengan benda tu. Macam awak lah juga, takut tak lagi situ, ada hantu. Maknanya kita yakin ada hantu. Kita pergi ke kubur-kubur Tok Wali, pergi minta pertolongan dia. Sebab apa? Sebab kita yakin dia boleh tolong. Sedangkan benda tu salah. Suka-suka ya ustaz. Tak. Kalau awak pergi satu tempat tu, kamu yakin kepada benda tu. Sama dengan orang pakai tangkal azimat ni, tali-tali ni. Saya tak percaya. Tak percaya mau pakai buat apa? Kenapa pakai? Kenapa gantung? Itu dia kata, oh saya saja ni. Orang panggil tasbih kokar ya, tak ada apa pun. Tak ada apa. Dia ada keyakinan. Maka orang yang yakin, beriman dengan bertemu dengan Allah, orang yang beriman dengan jumpa Allah, bermakna orang itu ada keyakinan dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Satu.
Yang kedua, kesan daripada takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, an yatajannaba maharimallah. Dia kena jauhkan diri daripada semua perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia menjalankan segala tuntutan yang telah dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk mendapat keampunan keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi orang yang nak bertemu Allah, orang yang beriman akan bertemu dengan Allah, maka dia kena buat persiapan. Tanda surah Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq ayat 6, Tuhan kata apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Mana orang yang sungguh nak buat kerja sungguh-sungguh, nak bertemu dengan Allah, maka dia akan bertemu dalam keadaan yang baik. Satu ayat surah Al-Baqarah ayat 223, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Takutlah kepada Allah Ta'ala dan kamu mengetahuilah bahawa kamu akan bertemu dengan Allah. Terimalah kabar gembira bagi orang yang beriman. Maknanya orang yang takut, dua perkara ni mesti dia kena ada. Dia kena buat kerja sungguh-sungguh, ibadat yang ikhlas ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kena meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama telah menyimpulkan bahawa man khafallaha fid dunya ammanahu fil akhirah. Siapa dia takut pada Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala akan amankan keadaan dia di akhirat. Kalau atas dunia ni berani lawan Tuhan, di akhirat carilah, tunggulah. Awak cari pasal di sana ya. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang, cukuplah. Kita berpindah kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala itu dua syurga. Latifatun, dari sudut susunan yang begitu teliti halus. Kenapa dia sebut dua syurga? Kalau satu syurga pucuk banyak dah. Dua. Kita ingat ayat yang lepas. Dalam ayat 7 soalan yang lepas, Allah Ta'ala sebut hakul mujrim, hak yang akan ditimpakan ke atas orang mujrimin, orang jahat itu, dua azab. Yatufuna baina narin wa baina hamim. Dia ni akan dibawa, mula-mula masuk dalam api panas hangus, tarik pula dicampur dalam air pula, air panas pula. Jadi dua hukuman nau'an bagi orang yang celaka, dua azab, air panas, api yang membakar. Maka Allah Ta'ala bawa di sini, dia panggil muqabalah. Muqabalah ni ayat yang sebaliknya, ayat yang berlawan. Bagi orang yang takut Allah Ta'ala, jannatan, dua nikmat, dua syurga. Bagi orang yang celaka, dua azab, air panas dengan apa? Dengan api. Ia ni pula dua nikmat. Satu nikmat syurga bagi balasan kepada meninggalkan perkara yang dilarang. Satu lagi nikmat kerana melakukan ketaatan. Dua. Allahu Akbar. Dan beza. Hak azab tadi kata yatufuna, mereka sentiasa berlegar. Dia bawa tarik sini sekali, tak tetap. Tapi bagi orang yang ahli syurga, Tuhan tak kata yatufuna bainal jannatain, mereka duduk berjalan di antara dua syurga. Tak. Les, sebab Allah Ta'ala jadikan syurga dua-dua tu milik awak. Mula duduk sini ke sini ke awak. Tapi ahli neraka tu yatufun, dibawa tawah, buat dia tarik sana, tarik sini. Kita kata dia tidak tetap. Semua dua-dua itu azab. Na'udzubillahi min ghadabillah. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini juga waliman khafa. Man tu min siyaril umum, termasuk dalam lafaz umum. Ini untuk orang ngaji bahasa Arab. Menunjukkan dalil bahawa pahala jin dan manusia yang baik itu sama. Pahala jin yang baik itu sama. Jin yang baik sama dengan kita. Baru ni anda dah sebut dah.
Tidak comel kata-kata orang sejahat-jahat, sebaik-baik jin sejahat manusia. La, jin yang baik sama dengan manusia yang baik. Jin yang jahat sama dengan manusia yang jahat. Wal iyazubillah. Allahu akbar. Jin ada bidadari? Naam, bagi jin ada bidadari juga. Jin yang dengar ini, bagi kamu hai saudara jin, ada bidadarinya. Bukan kita saja. Baiklah, kita ringkas-ringkas ya. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Yang keempat dah. Tengok dalam ayat ini, ayat tentang sifat syurga ni, zawata afnan. Dua buah-buahan. Fihima ainani tajriyan. Dua mata air yang mengalir. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Setiap buah-buahan tu ada dua jenis. Soalan. Semua tu sifat buah ya tu. Buah sifat syurga ya. Ada buah, ada pokok, ada pokok, zawatan ada pokok, kemudian ada mata air, kemudian ada buah. Sifat bagi syurga, bagi dua syurga. Bahwa kal kalamil wahidi, macam satu cakapan ya. Tapi kenapa Allah Taala pisahkan setiap sifat tu? Ada pokok, fabi ayyi ala. Ada air, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ada buah, fabi ayyi ala. Dia kata kenapa dia berbeza? Kenapa dia pisahkan? Setiap nikmat itu dia tanya fabi ayyi ala. Dalam ayat yang lepas, ketika Allah Taala sebut azab, dia tak pisah. Tengok ayat 235. Yursalu alaikuma syuwazun min nar. Dihantar kepada kamu syuwaz, api. Wa nuhasun, dan juga tenaga tembaga yang cair. Kenapa dia tak pisah? Syuwaz satu azab. Nuhas satu azab. Kemudian yatufuna, dia bawa sekali. Ini soalan, dia panggil soalan yang halus. Kenapa waktu azab dicampur, baru dia tanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tapi waktu sebut tentang nikmat, tak, walaupun pendek, zawata afnan fabi ayyi ala. Fihima fabi ayyi ala. Apa sebab? Tanda ni pelajar. Rasanya soal yang boleh jelas tak? Pelajar boleh faham. Al-jawabu annahu jama'al azab jumlatan. Allah Ta'ala kumpul yang azab tu satu tempat. Wa fasla ayatis sawabi, dan Allah Ta'ala pisahkan ayat-ayat yang menyebut tentang pahala. Lish tarjihan li janibir rahmati ala janibil azab. Allah Ta'ala nak utamakan janib sudut rahmat lebih besar daripada sudut azab. Wa tatyiban lil qalbi, nak menenangkan hati orang yang baik. Wa tahyijan lis sami', nak menggalakkan orang yang mendengar supaya semangat nak. Fa inna i'adata zikril mahbubi mahbubun, kerana banyak mengulangi perkara yang disukai itu sebab disukai. Wa tatwilil kalam bil lazzazi mustahsan, banyaknya ucapan tentang benda yang lazat itu elok. Mana kalau kita nak bercakap azab tatwilkan fil lazat, panjang percakapan tentang benda lazat baik, tapi kalau banyak cakap tentang benda azab tidak baik. Sebab itulah Allah Ta'ala panjangkan cerita tentang syurga, tapi dalam bab neraka dia kumpul, lepas tu dia tanya. Itu rahsia yang dikorek oleh para pengkaji, para ahli-ahli tadabbur, jazahumullahu khaira. Baiklah, kita ambil yang terakhir, yang kelima. Tengok akhir ayat yang kita bincang pada hari ini. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka tidak adalah balasan yang baik orang yang baik itu kecuali kebaikan. Jadi ayat ini khitamu samani ayat, penutup kepada 8 ayat
yang menggalakkan kita, menggerakkan kita untuk beramal, melakukan amalan-amalan yang boleh menyampaikan kepada 8 pintu syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menggalakkan kita, ayat penggalak dia panggil, penggerak hati kita ni supaya semangat untuk beribadat, untuk sampai kepada 8 pintu syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kamalu fadlillah Azza wa Jalla, sempurnanya kelimpahan Allah Ta'ala kepada kita itu, fa inna Allah azza wa jalla alladhi ahsana ilaika, Allah Ta'ala buat baik pada kita. Yang pertama, dia beri taufik kepada kita untuk jadi Islam. Yang kedua, dia beri taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan. Kemudian Allah pula balas kebaikan kita itu dengan kebaikan. Dia yang taufik, dia suruh kita beribadat, kemudian dia beri balasan yang baik. Kita kata alhamdulillah, syukran laka hamdan laka ya rabbi, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi kebaikan kepada kita. Dan kita berdoa supaya kita dapat istiqamah di atas jalan yang baik ini, sehingga kita mendapat ihsan daripada Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.